Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Syarul Islam dalam Berita Pagi edisi 7 Mac 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menyiasat individu atau syarikat yang cuba cari helah mengelak daripada membayar cukai. Ini bagi memastikan mereka yang wajib membayar cukai tidak culas atau terlepas daripada tanggungjawab itu. Saya mahu rakyat sama ada kecil atau maha kaya tunduk kepada hukum dan tidak terlepas dari bayar cukai. Tanggungjawab saudara ialah pastikan, terutama yang atas. Maka kalau dapat dilaksanakan, saya percaya hasil kita akan terus meningkat. Lebih daripada prestasi yang cukup baik yang sudah catat tahun lalu. Dalam hal itu, beliau turut mengingatkan semua warga LHDN supaya tidak terjerumus dalam gejala rasuah. Beliau berucap rasmikan Majlis Sambutan Hari Hasil ke-27 di Cyberjaya. Turut hadir Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan dan Ketua Pegawai Eksekutif LHDN Datuk Dr. Muhammad Nizam Sairi. Baik, ini perkembangan berkaitan banjir. Johor merekodkan mangsa maut kelima akibat banjir. Mayat wanita 23 tahun ditemukan dalam sebuah kereta malam tadi dipercayai hanyut di bawah arus deras. Mangsa ditemukan di kilometer 28 Jalan Nita Kahang di Mersing. Komando Operasi BBP Mersing, penolong penguasa bomba Abdul Muiz Mokhtar memaklumkan pasukan SAR terlebih dahulu menemui kenderaan mangsa kira-kira 6.50 minit petang, 12 jam selepas kejadian berlaku. Kenderaannya ditemukan 15 meter dari lokasi kejadian. Mayat mangsa yang terperangkap di dalam kenderaan tersebut dikeluarkan selepas kira-kira pukul 10.20 minit malam sebelum diserahkan kepada pihak polis. Minggu lalu, 4 individu dilapor maut akibat banjir di Johor. Mangsa melibatkan K. Sarat Kumar di Keluang pada 1 Mac, manakala Lee Amoyi, Tan Suki dan Fatimah Anthony di Segamat 2 Mac lalu. Menteri Besar Johor Datuk Onn Hafiz Ghazi memohon Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertimbang moratorium sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan diberikan kepada individu yang terjejas akibat banjir. Moratorium itu bagi memberikan kelegaan kepada mereka yang kerugian harta benda dalam bencana itu. Katanya menerusi hantaran di Facebook, besar harapan kerajaan negeri agar penduduk terjejas banjir boleh diberikan sedikit kelegaan dari segi moratorium dalam tempoh berkenaan. Menurutnya lagi, bencana sedemikian memberi impak kewangan yang besar kepada mereka. Ada juga yang mengalami kerugian hasil tanaman dan binatang ternakan. Beliau berkata rakyat Johor terpaksa berdepan ujian bencana banjir yang amat mencabar bukan hanya sekali tapi 2 kali pada tahun ini sahaja. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS akan segera menjalankan projek rancangan tempatan banjir RTB terutamanya di Johor. Kaedah reka dan bina mungkin diguna pakai kerana ia lebih cepat serta berkesan. Memang dah ada dalam list. Tinggal lagi nak direalisasikan kaedah bagaimana ya. Sama ada kaedah apa namanya konvensional atau kaedah reka bentuk reka dan bina. Bila Yang Amat PM maklum itu macam nak cepat. Jadi kaedah nak cepat kita perlu gunakan kaedah reka dan bina. Johor saja ke negeri lain juga? Takkannya di Johor, mungkin tempat lain pun ada juga. Ada tempat-tempat yang diprioritikan. Sabah Sarawak pun termasuk juga? Ada. Satu Malaysia sebenarnya. JPS akan turut menempatkan 10 hingga 20 lagi pam bergerak di kawasan kritikal di Johor bagi mempercepat aliran air banjir. Ia sebagai tambahan kepada kira-kira 15 pam bergerak yang telah dipasang di beberapa kawasan sekitar Batu Pahat, Pontian dan Tangkak.
Bekalan elektrik dan air di seluruh Johor dan semua pusat pemindahan sementara PPS mencukupi semasa banjir. 46 loji bekalan air milik syarikat air Johor beroperasi dengan baik. 28 tangki air turut disediakan bagi penghantaran bekalan ke lokasi-lokasi terlibat banjir. Esko Kejaraya Pengangkutan dan Infrastruktur Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, PPS yang menghadapi tekanan air rendah disebabkan jumlah penduduk terjejas yang ramai sekaligus meningkatkan penggunaan air. Semua PPS tiada gangguan bekalan air, cuma mungkin tekanan air sedikit rendah dan pihak RSAJ akan menghantar tangki-tangki untuk membantu penggunaan yang lebih banyaklah di kawasan PPS. Di semua kawasan PPS setakat ini mendapat bekalan yang mencukupi. Cuma ada beberapa PPS yang menggunakan bantuan daripada alat genset. Difahamkan ada 3 lokasi yang masih menggunakan genset. Namun begitu, penggunaan masih lagi mencukupi. Mengenai paip pecah di beberapa lokasi terjejas banjir, pihaknya akan menjalankan baik pulih, juga melakukan pembaikan pencawang elektrik sebaik sahaja banjir surut. Ekspor produk hiliran minyak sawit dan derivatif akan terus ditingkatkan menerusi Kementerian Perdagangan dan Komoditi KPK bersama-sama agensi berkaitan. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata dasar sifar sisa lanjutan telah dibangunkan melibatkan sejumlah besar sisa buah sawit. Sisa-sisa itu juga termasuk kulit isirung sawit dan serat mesokarpa daripada tandan buah segar kelapa sawit, dahan buah kosong dan bahan lain akan digunakan. Palm oil has been a key pillar of the Malaysian economy, and it not only brings high-value export earnings, but also provide direct employment to more than 650,000 people, including about 450,000 smallholders. Tambah Fadilah, jumlah nilai ekspor minyak sawit dan produk sawit pada 2022 adalah 130 bilion ringgit, iaitu 8.4% daripada jumlah nilai ekspor di Malaysia. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Makan Malam Perniagaan Kumpulan Syarikat Gamalux 2023 di Ibu Negara malam tadi. Kira-kira 30 pasaraya besar di seluruh negara telah menyertai inisiatif Payung Rahmah sejak dilancarkan Januari lalu. Menerusi inisiatif Payung Rahmah, golongan B40 dapat berjimat sehingga RM24 apabila membeli 12 jenis barangan asas di pasaraya yang menyertai inisiatif itu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, penyertaan menggalakkan daripada pemain industri membantu menangani masalah beban kos sara hidup golongan B40 dan miskin tegar. Hampir semua hypermarket ialah yang boleh kita sebut adalah Maidin, Econsafe, Lotus, Yonko, Yonbig, NSK, 99 Speedmart dan Econsafe, Sabasun dan ramailah. Mengenai inisiatif Menu Rahmah, Datuk Seri Salahuddin melahirkan penghargaan kepada pengusaha gerai dan restoran yang mengekalkan kualiti hidangan makanan walaupun dijual pada harga RM5 ke bawah. Masalah capaian internet dalam Malaysia terutama di kawasan luar bandar akan diselesaikan menjelang Jun ini. Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan berbincang dengan syarikat telekomunikasi bagi mengenal pasti serta mencari penyelesaian sewajarnya. Menterinya Fahmi Fadzil berkata masalah itu mampu diselesaikan hampir sepenuhnya jika semua syarikat telekomunikasi dapat bekerjasama seperti berkongsi menara telekomunikasi. Menurut beliau, syarikat telekomunikasi yang ditemuinya menyatakan kesediaan untuk bekerjasama. Bagaimanapun, Fahmi berkata capaian internet tidak hanya boleh diukur dengan jumlah menara telekomunikasi di sesuatu tempat. Sebaliknya, ia perlu dilihat berdasarkan keadaan dan geografi kawasan itu, terutama yang melibatkan 3% kawasan berpenduduk yang belum memiliki liputan.
KD juga katanya sedang meneliti keperluan untuk meminda Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 supaya seiring dengan perkembangan digital semasa. Baik, dalam pada itu menurut Fahmi, perjumpaan dan perbincangan bersama pihak penseriman video dalam talian akan dilakukan bagi membendung penyebaran filem yang berunsur keganasan, lucah dan menyentuh sensitiviti keagamaan. Beliau menegaskan pihaknya memandang serius isu filem Mentega Terbang yang mencetuskan kontroversi kerana didakwa mempersenda agama Islam. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM kini sedang melakukan siasatan menyeluruh sebelum mengenakan tindakan undang-undang terhadap produksi filem berkenaan. Ini satu perkara yang isu keselamatan awam adalah isu yang kita tidak akan berkompromi. Maka kita akan memantau keadaan dan sekiranya perlu kita akan panggil penyedia-penyedia perkhidmatan sekiranya berlaku sebarang pelanggaran kepada undang-undang sedia ada. Beliau mengingatkan penggiat filem tanah air agar menghormati undang-undang terpakai terhadap karya dihasilkan. Sejak minggu lepas, filem Mentega Terbang arahan sutradara muda Khairil Anwar tular selepas dikecam mengandungi babak yang menyentuh sensitiviti umat Islam. Tahap perpaduan di Malaysia sederhana dan terkawal. Menurut kajian Indeks Perpaduan Kaum Kebangsaan, tahap integrasi sosial negara 2022 mencecah 0.629 lebih tinggi berbanding 2018. Yang the latest indeks perpaduan kita adalah naik sedikit daripada 2018. Kalau 2018 0.57 something like that. Sekarang kita di angka 0.629, iaitu dah sederhana dan terkawal. So, bagaimana perpaduan kita negara ini adalah terkawal lah. Kita ada perpaduan sini. Sebab kalau 0.0 itu telah quite high. Ya. Jadi elemen yang dikaji dalam hal itu adalah memang very complex. Kadang-kadang saya pun susah nak fahamkan semuanya. Tetapi itulah kita Kementerian Perpaduan Negara ini bersama dengan Universiti UKM telah mengadakan kajian dan the next kajian will be 2024, right? Yes, 2 years from now. Tercarakan apa pun perancangan. This is perpaduan saja. Ya. Dato' Aaron Agodagang berkata demikian dalam program naratif khas di TV1 malam tadi. Katanya lagi kementeriannya mengadakan pelbagai program bagi memperkukuh keharmonian dalam kalangan rakyat Malaysia. Dalam semarak perpaduan Malaysia Melayu ini kita untuk perpaduan ini kita mengadakan pelbagai program. Satu adalah jati diri yang dikatakan dalam semarak kenegaraan. We feel we belong to this country. Kedua adalah semarak perpaduan. Dalam semarak perpaduan ini kita mengadakan pelbagai aktiviti yang melibatkan semua etnik grup, semua agama untuk datang bersama mengadakan pelbagai aktiviti yang dapat menyemarakkan perpaduan di kalangan semua bangsa dan agama. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Februari hingga 30 Mac 2023 dan di Dewan Negara pada 21 Mac hingga 6 April 2023. Bersua kembali. Kira-kira 1 juta pelajar di Selangor bakal menerima perlindungan insurans secara automatik bermula sesi persekolahan 20 Mac ini. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, pembiayaan premium daripada dana kerajaan itu melibatkan murid tahun 1 hingga tingkatan 6. Datuk Seri Amiruddin berkata pakej perlindungan terbabit turut melibatkan pelajar sekolah swasta.
Kalau kita daftarkan anak-anak sekolah, saya rasa secara automatik saya tengah bincangkan dengan YB Puan Fazlina Siddiq atau Menteri Pendidikan. Kalau ia dapat dilakukan lebih baik dan ia lebih mudah untuk dapat dipantau dan lebih memberikan perlindungan kepada anak-anak sekolah. Beliau ditemui selepas merasmikan jelajah Kita Selangor Penyayang di Hulu Langat. RM2 juta diperuntukkan Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan untuk menaik taraf 2 pasar awam dan 3 medan selera yang menjadi tumpuan pelancong dan penduduk tempatan. Menterinya Ngah Korming berkata, peruntukan itu disalurkan kepada Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan MPLBP. Kerja baik boleh dijangka siap Oktober depan. Semua akan mengalami naik taraf dan kerjanya akan bermula dan jika boleh insya-Allah siap menjelang akhir tahun ini. Tidak boleh tunggu, kita kena cepat. Jika boleh siaplah sebelum bajet bulan Oktober supaya kita dapat memantau dan pastikan kerja-kerja pelaksanaan dapat dijalankan dengan teratur dan pantas. Sebuah balai bomba Grade D akan dibina di Pulau Redang dan Pulau Perhentian bagi mengawal risiko kebakaran di lokasi peranginan itu. Lokasi sesuai bagi pembinaannya sudah dikenal pasti. Menurut pengarah JBPM Terengganu, Hassan Asari Omar, pembinaan melibatkan anggaran kos RM5 juta. Ketika ini penduduk di pulau berkenaan hanya bergantung kepada pasukan bomba sukarelawan jika berlaku bencana. Dan kita pun telah menghantar permohonan kepada pejabat daerah untuk kita mendapatkan lokasi tanah yang sesuai untuk kita bina balai bomba untuk cater penduduk di Pulau Redang ini. Memang ada usaha untuk tambah baiklah. Baik, kes denggi di Perak menunjukkan peningkatan berbanding tahun lepas. Exco Sumber Manusia Kesihatan dan Hal Ehwal Masyarakat India, A. Sivanesan berkata musim cuti sekolah dan peningkatan taburan hujan menjadi faktor peningkatan jumlah kes tersebut. Okay, in our experience in the past, whenever a holiday happens, there is migration of people from other states to here, like Selangor. Selangor is not left out of dengue. So if they come from hotspot from Selangor and when they reach here, they are diagnosed as having dengue here. So that figure comes to Perak, not to Selangor. So that is one way of spreading and also the increase in the cases. Manjung, Batang Padang dan Mualim antara daerah yang menunjukkan peningkatan kes denggi yang ketara. Pendigitalan perniagaan, memperkasa pusat ekonomi digital PADI untuk membantu peniaga kecil dengan pengetahuan ICT dan dagang. RM100 juta disediakan di bawah skim geran pendigitalan PKS dan penjajah kecil. Geran padanan sehingga RM5,000 akan dibayar kepada PKS dan penjajah kecil termasuk di warung yang melanggan aplikasi pendigitalan perniagaan seperti sistem jualan pos, perakaunan dan pengurusan inventory. Beralih ke sukan. Kementerian Belia dan Sukan dan Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIP menyatakan kesediaan untuk membantu keluarga bekas pemain golf profesional negara M. Ramayah yang meninggal dunia pada Ahad. Saya bagi pihak Kementerian Belia dan Sukan mengucapkan takziah, salam takziah kepada keluarga-keluarga mendiang M. Ramayah. Saya sempat melawat beliau di HUKM pada masa itu dan beliau masih boleh bercakap dan berbual pada masa itu, dan saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendema kepada mendiang, dan saya percaya YAKIP akan berbincang dengan ahli keluarga untuk tengok bagaimana mereka akan gunakan dana yang mereka telah kutip itu untuk membantu ahli keluarga beliau.
Dalam masa sama, pengerusi Yakib Datuk Nurul Arifin Abdul Majid berkata mereka akan menyerahkan kepada keluarga mendiang berkenaan bantuan yang telah dikutip sebelum ini. Kami akan berbincang dengan keluarga beliau dan keluarga beliau akan menentukan sama ada mereka gunakan untuk anak beliau ke ataupun nak bantu orang lain, terpulang pada mereka, sebab itu duit pada M. Ramayah. Mendiang M. Ramayah yang pernah bermain dalam 13 edisi Piala Dunia jatuh sakit sejak Disember tahun lepas sebelum disahkan menghidap kanser tulang belakang tahap 4. Lebih 30 negara hampir pasti menyertai kejohanan berbasikal trek Asia 2023 ACC 2023 di Velodrome Kebangsaan di Bandar Baru Nilai Negeri Sembilan. Kejohanan tersebut dijadual berlangsung pada 14 hingga 19 Jun depan. Naib Presiden Kehormat Konfederasi Berbasikal Asia ACC, Datuk Abu Sabah Abdul Wahab berkata dua jaguh berbasikal negara, Muhammad Azizul Hasni dan Muhammad Shah Firdaus, turut telah mengesahkan penyertaan. Ia sekaligus menjadi daya penarik kepada penyertaan negara-negara lain khususnya Jepun, Korea Selatan, Iran, Hong Kong dan China. Pada edisi 2018, hanya 22 negara mengesahkan penyertaan di venue sama. Beliau yang juga Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelaskan peningkatan angka penyertaan kali ini disebabkan faktor kutipan mata secara merit untuk kelayakan Sukan Olimpik 2024 di Paris. Kejohanan badminton terbuka New Zealand dibatalkan sehingga 2026. Persekutuan Badminton Dunia BWF dalam satu kenyataan memaklumkan Persatuan Badminton New Zealand telah melepaskan hak penganjuran kejohanan bertaraf Super 300 jelajah dunia itu untuk 4 tahun akan datang. Badan Induk negara itu membuat kesimpulan mereka tidak lagi sesuai untuk menganjurkannya buat masa ini. Bagi kejohanan tahun ini, ia dijadualkan berlangsung pada 8 hingga 13 Ogos. Setakat ini, belum ada pengumuman sama ada ia akan digantikan dengan kejohanan lain atau tidak. Terbuka New Zealand kali terakhir diadakan pada tahun 2019 sebelum ia dibatalkan pada 2020, 2021 dan 2022 kerana pandemik COVID-19 dan komplikasi berkaitannya. Kejohanan Liga Hoki TNB 2023 memburu piala berprestij di Arena Hoki Negara. Saksikan juga secara pensterima langsung di RTM Click. Kejohanan Liga Hoki TNB 2023 eksklusif hanya di RTM. Saudara, paparan ramalan cuaca itu tadi mengakhiri berita pagi edisi Selasa 7 Mac 2023. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.